Okey, sudah? Cikgu start lah. Okay, hari tu kita stop sampai mana? Kita dah buat soalan? Sekejap cikgu unmute balik. Sampai mana kita punya tu soalan? Kita dah jawab? Kita dah jawab yang ni. This one pun sudah kan? Betul? Belum Satu pun belum? Oh, belum lagi. Okay. So, kita jawab ni dulu. Okay, so soalan yang pertama 3.1. Okay, mana satu kelas makanan untuk membina sel-sel baharu dan memperbaiki tisu yang rosak? Jawapan dia adalah ini adalah kelas makanan apa ni? Dia ada cereal, dia ada roti dan juga beras. So ini adalah karbohidrat. Okay, so kalau karbohidrat fungsi dia adalah untuk membekalkan tenaga. Betul, membekalkan tenaga. Okay, jawapan dia membekalkan tenaga. Okay, kemudian untuk susu dan juga daging, ikan, telur. Okay, so ini semua adalah kelas makanan apa? Kelas makanan protein. Ya, protein. So protein tujuan dia untuk membaiki sel, membina sel-sel yang baru, pandai. Okay, jawapan dia ini. Okay, kemudian last sekali adalah sumber kelas makanan lemak. Okay, lemak. So dia adalah untuk melindungi organ dalaman ataupun sebagai penebat haba. Okay, ini jawapan dia. Okay. So macam ni, korang just salin saja jawapan yang ni. Okay, nanti masuk je center, cikgu akan bagi balik. Cikgu akan bagi kertas ni dekat awak, tak payah awak photostat. Okay, salin jawapan dia. Boleh Okay. Okay, so seterusnya. Okay, siapa yang sudah photostat? Okay, it's okay. Okay, siapa yang dah photostat? Okay. Yang lain, yang belum nanti cikgu akan bagi dekat center. Okay, so kemudian nombor 2. Okay, lengkapkan jadual berikut dengan mineral yang sesuai. So mineral tengok situ mineral. Okay, apa contoh mineral? Siapa boleh beritahu cikgu? Contoh dia, balas dekat chat pun tak apa, cikgu akan baca. Apa contoh mineral? Siapa boleh beritahu cikgu? Kalsium. Kalsium, okey, pandai. Betul, kalsium lagi. Apa lagi? Natrium. Okey, zat besi, pandai. Okey, betul, besi. Okey, lagi kalium, fosforus. Okey, itu semua adalah mineral. Okey, so yang pertama, jawapan untuk nombor 2A, memelihara fungsi sistem saraf. Sistem saraf tu adalah apa? Sistem saraf untuk gerakkan awak punya badan, pergerakan. Sistem saraf dia kawal awak punya semua pergerakan. Okay, so itu adalah mineral dia apa? Natrium. Okay, pandai. Natrium. Betul. Okay, natrium. Pandai. Okay, so jawapan dia natrium. Okay. Okay, natrium. Okay, so untuk B pula, 2B, jawapan dia membentuk tulang dan gigi yang kuat. Betul. Calcium. Okay, betul. Ciaci, so dia adalah calcium. Okay. Kemudian C pula. Okay, C membina hemoglobin dalam sel darah. Besi. Okay, pandai. Besi, betul.
Okay, kemudian membantu fungsi kelenjar thyroid. Iodine. Iodine, pandai. Okay, iodine. Okay, E membentuk asid nukleik dan juga asid nukleik DNA dan juga RNA. Phosphorus, okay, betul, phosphorus. Phosphorus, okay, phosphorus. Okay, phosphorus, okay, betul. F, membantu pengecutan otot. Otot awak kecut. Dia adalah kalium. Okay, betul, kalium. Pandai. Okay, kalium. Okay, semua dapat? Cikgu teruskan. Okay, dah siap salin ah? Tak apa, cikgu bagi masa sekejap supaya awak boleh salin. Awak salin jawapan saja. Contoh 2A apa, 2B apa, 2C. Nanti cikgu akan bagi awak kertas. Okay, Zamil sekejap ah. Yang lain, cikgu bagi masa 2 minit saja untuk salin. Kalau dah photostat, okey tak apa. Siapa dah photostat boleh. Siapa yang tak photostat bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan bagi kat awak. Okey? Minggu lepas cikgu dah bagi kan? Okey, baguslah. Siapa dah photostat okey, it's okey. Okey, cikgu move. Cikgu teruskan. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga dia cakap sini vitamin A. Apa kesan kekurangan dia? Apa jenis penyakit dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa kesan dia? Rabun malam. Ya betul, rabun malam. Okey, pandai. Betul juga, Muzamil pun rabun malam. Anemia. Anemia jawapan untuk B. Vitamin B, anemia. Okey. Sekejap, cek tulis dulu. Okey, ini adalah rabun malam sebab kekurangan vitamin A. So, anemia. Okey, untuk B pula adalah sorry. A pula anemia pula. Ini adalah rabun malam. Rabun malam. Okey. B baru anemia. Okey, anemia. Okey, C, kekurangan vitamin C adalah scurvy. Okey, pandai. Okey, betul. Scurvy. Okey. Scurvy. Nampaknya Muzamil dah buat homework. Dia laju kat situ. Okey, scurvy. Okay, D tadi apa Muzamil? Kemandulan. Okey, betul, kemandulan ataupun keguguran rambut pun boleh. Okey. Ataupun ricket. Okey, cikgu tulis sini ricket. Ricket. Okey, ricket. Okey. Darah lambat membeku. K. Okey. E. Kemandulan. Oh ya, betul. E adalah kemandulan. Okey, ataupun kemandulan. Okey. Kemudian keguguran rambut pun boleh. Okey, ataupun keguguran rambut. Darah lambat membeku. Okey. Keguguran rambut. Okey, boleh. Cikgu terima. Okey, kemudian F. F pula. Darah lambat beku. F adalah darah lambat beku. Okey. Darah lambat beku. Okey, betul. Ada lagi jawapan yang lain selain untuk vitamin untuk kesan-kesan kekurangan vitamin ni? Boleh semua? Okey, so cikgu anggap awak dah semua salin ah. Okey, kita move lagi. Cikgu harap cikgu tak terlampau laju. Cikgu clear kan? Siapa yang tak salin lagi bagi tahu cikgu ah. Okey, tak ada siapa beritahu, cikgu anggap supaya korang tahu ah. Okey. Kemudian nombor 4, okey. So nombor 4, Aiman mengalami masalah sembelit. Doktor menasihatinya supaya mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran serta minum air mineral 2 liter sehari. Wajarkan nasihat doktor. Okey, sekarang doktor tu nasihat. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan apa? Vitamin. Ya betul, vitamin. Tapi dekat sini kan kita panggil bukan vitamin lah, kita cakap sini pelawas. Okey? Pelawas. Yes. Sebab memang cikgu tahu dia ada banyak vitamin, tapi kan dalam kelas makanan kita makan sebagai pelawas Sebab dalam cerita ni dia mengalami sembelit. So awak kena cakap dia pelawas.
Okay, so kita namakan sini sebagai pelawas. Okay, kemudian yang dapat membantu merangsang proses apa? Apa proses dia sekarang ni? Proses untuk keluarkan najis tu. Untuk keluarkan najis tu. Apa lagi proper dah? Pembuangan tinja. Penyahtinjaan. Bukan, penyahtinjaan tu proses keseluruhan dia untuk kita buang bahan penyahtinjaan. Betul, tapi sekarang ni kan nak merangsang dalam perut awak tu. Merangsang apa? Untuk tolak najis tu keluar. Nama dia proses. Cikgu banyak kali cikgu kata ni, cikgu tekankan proses ni. Start dengan P juga. Peristalsis. Bukan pembuangan. Ya, betul. Pandai pun. Peristalsis. Ingat tak peristalsis apa? Untuk tak. Okey, peristalsis tu cikgu kata ada dua tempat gunakan peristalsis proses ni. Yang pertama masa awak makan, awak telan makanan, awak punya esophagus ni akan kembang kecut untuk tolakkan makanan. Okey. Kemudian ada lagi satu iaitu dekat sinilah proses ni. Dekat usus kecil awak, usus besar awak, peristalsis keluarkan najis tu. Okey, boleh? Okey. So air membantu mengekalkan kelembutan tinja serta memudahkan apa? Memudahkan penyingkiran. Kita singkirkan. Okey, penyingkiran tinja. Penyingkiran. Apa tu penyingkiran? Kita buang dia, singkirkan penyingkiran. Okey, jawapan dia penyingkiran tinja melalui dubur. Okey, semua dapat? Nanti awak tulis macam ni je. 4, pelawas, peristalsis, penyingkiran. So nanti cikgu akan bagi awak. Boleh? Cikgu teruskan lagi. Soalan nombor 5. Okay, so nombor 5 sekarang ni. Lakukan ujian makanan di bawah. Okay, so ini eksperimen lah. Eksperimen lah. Okay, so pemerhatian dia. Okay, apa yang kita boleh nampakkan pemerhatian bila kita gunakan ujian iodin bagi kanji. So pemerhatian dia, apa yang kita nampak? Warna perang larutan iodin bertukar menjadi biru tua. Okay, so campuran ni akan bertukar menjadi warna apa? Biru tua. Biru tua. Okay, betul. Okay, so jawapan betul. Sekejap, cek play supaya kawan awak dapat. Okay, betul jawapan dia. Okay, kita kena cakap sini campuran sebab larutan kanji tu lah. Apa-apa campuran pun ataupun larutan kanji pun awak boleh cakap. Larutan kanji boleh, campuran pun boleh. So, cikgu gunakan campuran. Okay, campuran sebab apa campuran? Sebab larutan iodin campur dengan larutan kanji. So, that's why cikgu gunakan campuran. Okay, so campuran akan bertukar menjadi menjadi biru kehitaman ataupun awak boleh cakap biru gelap pun boleh. Okay, ampayan tak boleh. Ampayan tu apa maksud dia? Ampayan tu macam ampayan ni macam dia serbuk. Serbuk dia tak bercampur dengan air. Ampayan. Serbuk tu berada di atas dengan air kat bawah. Itu ampayan. Okay, ampayan kita tak boleh guna. Kenapa ada sekolah awak gunakan ampayan ke? Setahu cikgu ampayan tu maksud dia, okay, bila awak campur kan, campuran tu, dia akan jadi ampayan ke atas. Macam kita gunakan, okay contoh. Contohlah kita gunakan apa? Serbuk, okay contohlah serbuk Milo. Kita gunakan air yang banyak, serbuk Milo tu sikit. So bila campur dia akan menjadi ketulan ke atas. Oh okay, air sejuk. Awak campur Milo dengan air sejuk, dia akan jadi ampayan. Serbuk ke atas, air kat bawah. Okay? Tak apa. Itu pengetahuan barulah supaya awak tahu apa tu ampayan. Okay? Ampayan. Nanti cikgu betulkan balik. Tapi itu yang cikgu tahulah ampayan tu maksud dia itu. Okay. So, kemudian inference. Kenapa awak cakap campuran ni bertukar menjadi kehitaman? Kerana apa? Kerana kehadiran kanji lah. Kehadiran kanji. Sebab itulah, kehadiran kanji. Sebab itulah campuran ni akan bertukar menjadi biru kehitaman. Okay? Boleh? Yang lain? Cikgu sekejap. Okay. Siapa yang tak hadir minggu lepas, siapa yang nak soalan ni sekarang, cikgu boleh bagi. Cikgu bagi link dia. Khairul kan? Khairul. Awak ada ke?
Ha? Awak nak ke Khairul? Latihan Nak. ni? Nak. Okay, kejap cikgu bagi. Okay, Anis sekejap. Legend mah dongeng sejarah. Ancient. Kuno. Ancient. Okay, nantilah cikgu bagi sebab macam dia tak boleh serentak buka yang ni dengan buka yang tu. Okay, nanti cikgu bagi ya. Khairul Okay, so kita teruskan. Okay, sudah ini cikgu kan? Okay, so kemudian kita tengok untuk soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah aktiviti 2, ujian Benedict untuk glukosa. Okay, so pemerhatian dia dekat sini sekarang ni, kita campurkan lautan Benedict dengan lautan glukosa. Okay, so apa pemerhatian dia? Mendakan merah terbentuk apabila glukosa dipanaskan dengan larutan Benedict. Okay, betul? Larutan mendakan merah. Okay, okay, kita tambah sini kan merah butter. Okay, merah butter. So, apa dia? Mendakan merah butter terbentuk. Okay, apa tu maksud dia mendakan? Mendakan tu satu larutan yang sudah dicampur. Mendakan. Okay, mendakan. Okay, so inference-nya kehadiran glukosa. Okay, pandai. Betul Muzamil. Kehadiran glukosa. Ataupun okay, senang kan buat macam ni. Kehadiran glukosa ataupun glukosa hadir. Tapi kalau kata glukosa hadir macam dia macam orang pula kan, kehadiran glukosa tu lagi sesuai lah. Alright. Boleh? Cikgu teruskan. Ada soalan tanya cikgu ya. Jangan diam-diam saja sebab cikgu tak nampak awak. Awak nampak cikgu je. Okay, so cikgu teruskan. Cikgu padam. Okay, kemudian 3 pula, soalan 3. Ini adalah ujian Milon. Milon pula dah. Milon. Ujian Milon bagi protein. Okay, pemerhatian dia. Okay, ini campuran region Milon. Campur dengan larutan albumen. Okay, so nampak tak ujian Milon? Milon ni untuk apa? Untuk menguji kehadiran protein. Sekarang ni apa kehadiran protein dia? Adalah albumen ni. Okay, so jawapan dia, okay, Muzamil kata mendakan putih terbentuk. Okay, kemudian JC kata mendakan merah butter terbentuk. Okay, jawapan yang paling tepat adalah JC punya jawapan. Mendakan merah butter. Okay, mendakan merah. Ataupun merah pun boleh juga. Sebab kadang-kadang cikgu tengok dia mendakan merah. Okay, mendakan merah. Mendakan merah butter terbentuk. Ataupun mendakan merah pun boleh. Okay, tapi dekat jawapan dia kata mendakan merah butter. So cikgu teruskan mendakan merah butter. Okay, inference dia adalah kehadiran protein. Putih, mendakan putih. Ada mendakan putih ke? Cikgu rasa ada mendakan putih. Ada? Cikgu cek balik. Mendakan putih. Oh, dalam buku kata mendakan putih kan? Okey. Kenapa tak boleh kata mendakan putih terbentuk? Sebab mula-mula bila awak panaskan dia akan tukar jadi warna putih. Lepas warna putih dia akan last kali dia akan tukar jadi merah, warna merah. Merah okey, kita cakap sini jangan butter lah, merah saja, tak payah butter. Okey, boleh? So mendakan merah terbentuk jawapan dia. Kenapa tak boleh putih? Sebab lepas warna merah tu dia akan bertukar menjadi gumpalan warna merah ataupun mendakan warna merah. So jawapan untuk putih, mendakan putih tak boleh. Okay? So jawapan yang ni inference dia kehadiran protein. Boleh Muzamil? Okay. So sekarang ni kita tengok ujian alkohol emulsi untuk lemak pula. Okay, so
Yang ni pemerhatian dia kita kata apa? Emulsi emulsi lemak, okey, ataupun emulsi putih. Okey, sebab warna dia emulsi tu warna putih. Emulsi putih. Okey, terbentuk. Okey, lepas tu inference dia adalah kehadiran lemak. Okey, kehadiran lemak. Okey, boleh? Okey, yes, sampel makanan mengandung lemak. Okey, pun boleh. Boleh? Okey ah? Cikgu teruskan? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay, and then so Selena. Okay, so next. Okay, so kemudian soalan seterusnya 3.2 kepentingan gizi seimbang. Okay, so sekarang ni adalah satu piramid makanan. Tuliskan kelas dia. Yang pertama A ni. A ni kelas dia apa? Dia adalah lemak. Okay, betul lemak. Nombor 2 B protein. Okay, betul protein. Jangan keliru yang A ni bukan karbohidrat. Karbohidrat paling bawah sekali. So ni adalah lemak sebab kuantiti lemak kita kena ambil secara sedikit. Kemudian kelas untuk protein. Okay. Diorang pun ada kelas juga kan. Okay. So kemudian C adalah apa nama dia? Kita namakan sebagai pelawas. Okay, awak kena ingat dekat sini kita panggil sebagai pelawas. Alright. Kemudian bukan vitamin dia pelawas. Okay, kemudian D adalah karbohidrat. Kenapa kita tak boleh kata dia vitamin? Okay, sebab tak semuanya, vitamin memang adalah, tapi dia kategorikan sebagai pelawas. Untuk tujuan dia, masuk dalam badan awak untuk lawaskan makanan awak supaya awak boleh buang. Okay, dan vitamin pun ada juga, tapi dekat sini nama dia memang kita kelaskan sebagai pelawas. Okay, dalam buku awak kata pelawas. Okay, sudah? So cikgu teruskan. Untuk nombor 2 pula, tuliskan benar ataupun palsu. Okay, so 2A, lelaki perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding perempuan, betul ke? Betul. Betul. Okay, betul, lelaki kena ambil kuantiti makanan yang banyak. Kenapa lelaki kena mengambil kuantiti makanan lebih banyak daripada perempuan? Kerana mereka adalah lagi aktif daripada perempuan. Okay, lelaki lagi aktif. Okay. Perempuan dia macam cikgu cakap itu shopping, gossiping, okay, so dia tak banyak memasak, so tak perlukan tenaga yang banyak. Lelaki tak, lelaki akan pergi bersenam ataupun dia buat kerja-kerja yang cikgu kata menggunakan tenaga yang banyak, okay? Okay, Syafiq. Syafiq kata perempuan lagi aktif daripada dia. Ya ke? Besok buat apa Syafiq? Duduk rumah tengok TV je ke? Okay. Okay, soalan B. Okay, JC kata palsu. Orang yang berbadan kecil makan tenaga lebih banyak banding orang badan besar. Okay, betul, palsu. Okay, palsu. Mana ada orang kecil perlukan tenaga yang banyak. Dia patutnya tenaga yang sikit sebab badan dia kecil. Untuk badan dia saja, untuk menampung badan dia saja dia perlukan tenaga yang sedikit berbanding orang yang badan yang besar. Okay. So kemudian C pula. Okay, C pula, orang yang sakit perlu mengambil makanan yang sesuai dengan kesihatannya. Betul? Orang yang sakit, maksudnya dia sakit, contoh dia sesama. Perlukah dia mengambil makanan yang sesuai dengan kesihatannya? Benar. Betul. Ya, benar. Sebab apa tau? Benar saya kata betul. Okay, benar. Sebab apa? Sebab tak semua penyakit perlukan pengambilan makanan yang sesuai. Contohnya penyakit kencing manis. Dia sakit kencing manis, tapi kita kata tak. Dia boleh makan lemak untuk tenaga dia. Tapi tak boleh sebab kencing manis dia tak perlukan lemak banyak. Dia kena kurangkan lemak. Dia kena, dan juga karbohidrat. Dia pun kena kurangkan karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat ada glukosa. Glukosa adalah penyebab kencing manis juga. So dia hanya boleh ambil makanan protein sahaja. Okay? Okay, so dia dah bagi Q. Lagi 10 minit dia akan tutup seperti biasa. Okay?
seperti biasa. Dapat mana tenaga? Protein. Protein pun boleh tukar jadi tenaga juga. Ataupun dia ambil contoh macam gula kan. Tapi sikit lah betul. Sebab orang pun tak aktif. Siapa Muzamil? Kawan awak lah Jaci. Okay? So kita cikgu stop sini. Awak nanti masuk balik tau. Faham ah? Siapa nama dia? Khairul. Yang ni kan dia hanya ada 40 minit saja masa, so kita kena masuk balik. So yang lain masuk balik nanti. Okay? Jangan tiba-tiba berhenti Okay, so cikgu stop sini. Kita masuk balik nanti. Ready made